Kira-kira 100,000 hingga 150,000 populasi dewasa Johor telah mendapatkan vaksinasi di Singapura susulan mereka bekerja di negara itu. Bagaimanapun, rekod penerimaan vaksin mereka belum dikemas kini di dalam aplikasi MySejahtera sekaligus memperlihatkan kadar vaksinasi penduduk di Johor masih rendah. Jelas Menteri Besarnya Datuk Hasni Mohamad terdapat kekangan dan kelewatan mendapatkan data semasa status penerimaan vaksin mereka di Singapura. Malah lebih menyukarkan apabila kesemua mereka menerima suntikan di fasiliti swasta. Kita tahu daripada mana ataupun kita tahu perkara itu sedang macam tadi saya katakan. GP sedang updatekan data dia, dapatkan nombor-nombor lot untuk vaksin yang dibekalkan. Kerana kalau tak ada nombor lot itu, dia tak boleh nak lengkapkan pendaftaran. Beliau berkata demikian selepas penyerahan sumbangan peralatan perubatan pejabat Menteri Besar kepada Hospital Kerajaan di Hospital Permai, Johor Bahru. Tambahnya, kerajaan negeri turut memfokuskan untuk melengkapkan kemudahan kesihatan bagi pesakit kategori 3, 4 dan 5. Selain memastikan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19, PKRC terus dibuka bagi pesakit kategori 1 dan 2. 6 nelayan ditahan susulan melanggar syarat penangkapan ikan dan menangkap ikan di luar waktu operasi. Jabatan Perikanan turut menyita 2 buah vesel bernilai RM3 juta serta hasil tangkapan laut seberat 1,500 kilogram. Pengarahnya Zainuddin Abdul Wahab berkata kesemua yang ditahan berusia antara 31 hingga 55 tahun. Penahanan dibuat pada pukul 2.30 pagi dan 3.45 pagi tadi. Mereka dikesan menangkap ikan di kawasan Taman Laut Johor Mersing. Kes disiasat mengikut Seksyen 8(B) Akta Perikanan 1985. Baik, sekarang kita ikuti sidang media Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya adalah Yang Bahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Pengurusan pandemik COVID-19 merupakan satu usaha yang sangat mencabar bukan sahaja kepada kerajaan baik di peringkat persekutuan ataupun negeri, petugas barisan hadapan kesihatan dan keselamatan, tetapi juga seluruh penduduk Malaysia. Ini kerana bagi memastikan apa jua usaha yang sedang dijalankan untuk mengawal dan menguruskan pandemik ini berjalan lancar, selamat dan akhirnya berjaya, penglibatan secara menyeluruh oleh kerajaan, whole of government, dan masyarakat, whole of society, sangatlah penting. This is what we have been consistently saying. The whole of government and society approach to effectively manage the pandemic. We all need to work together to make this successful. Kementerian Kesihatan Malaysia lengkap dan terperinci berhubung situasi semasa jangkitan virus tersebut di dalam negara. Penglibatan yang menyeluruh oleh masyarakat dan pemahaman yang betul mengenai situasi semasa jangkitan COVID-19 di dalam negara amatlah penting untuk memastikan proses peralihan ke fasa endemik dilakukan dengan lancar dan selamat. Kita harus menerima hakikat bahawa sekalipun kita berjaya mengawal pandemik ini, kita juga perlu bersedia untuk menerima kenyataan bahawa akan tiba masanya nanti COVID-19 akan menjadi endemik dan untuk itu kita hidup bersama dengan virus ini. Maka untuk mencapai keadaan itu, saya bersama pengurusan tertinggi KKM telah bersetuju untuk kita memastikan data dan maklumat berhubung COVID-19 di dalam negara dapat diakses oleh semua pihak. Sebelum ini pun KKM telah memuat naik data granular ke dalam GitHub di mana data yang dimasukkan sentiasa ditambah baik
dari semasa ke semasa. Begitu juga dengan data bagi vaksinasi oleh JKJAV yang juga dimuat naik ke GitHub. Malaysia antara negara terawal yang berkongsi data secara terbuka. Namun begitu, paparan data di GitHub dirasakan lebih sesuai untuk mereka yang mahir dengan sains data. Oleh yang demikian, bermula hari ini, seiring dengan hasrat saya untuk lebih telus dalam perkongsian maklumat dan untuk kita lift the veil of secrecy around data and statistics, KKM akan melancarkan laman web baru iaitu COVID Now, dan anda boleh mula layarinya bermula jam 6 petang hari ini di https://covidnow.moh.gov.my, dan data harian terkini akan tersedia di COVID Now selepas jam 12 setiap malam, updated. Saya ingin juga menarik perhatian kepada pelaporan harian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah pelaporan harian yang dilaksanakan sekarang, yang kita akan gradually phase out this daily reporting format. The existing format is, as you know, the map with the numbers next to the states, new cases, pecahan carta alir termasuk kadar vaksinasi, kluster baru, peratusan kategori, ringkasan kes kematian dan ringkasan kes baru. This will be gradually phased out to the new reporting format, which is this, simplified, untuk menunjukkan kes tempatan dan juga indikator-indikator yang terpenting going forward, which is the breakdown of the active cases. Breakdown of the active cases, kita breakdown based on quarantine di rumah, PKRC, hospital, ICU, alat bantuan pernafasan. Of course, it's not exactly category 1, 2, 3, 4, but these are the key indicators. Sebab apa yang penting sekarang adalah we do not want our public healthcare capacity to be overwhelmed. Ya, sangat penting untuk kita memastikan bahawa we give the actual data on the active cases on a daily basis. Where they are, what category they are, based on where they are located. Dan juga data sembuh dan juga data kematian. All the breakdown based on state, if you're still obsessed with that, you can find on GitHub. And also you can find on the website. But eventually, maybe over the next week or so, that map, bye-bye. Okay? So we are focused on the active cases, where they are, the outcomes, so that it's clearer what is happening on the ground. Saya juga ingin umumkan data-data baru yang kita akan umumkan ataupun yang akan kita senaraikan di GitHub mulai sekarang. Data yang tersedia di GitHub adalah kes mengikut negeri dan jumlah ujian saringan, kes mengikut kluster, kadar kematian mengikut negeri, kadar penggunaan alat bantuan pernafasan ICU hospital di fasiliti kesihatan awam, data mobility peringkat negeri. Now, we are going to add a whole lot of granular data starting today, bermula dengan the case line list, every case line list, ya, perincian kes baru berserta vaksinasi dan jenis vaksin. Apakah maknanya perincian kes baru? Anonymized, nama tidak ada untuk melindungi maklumat peribadi, tetapi the date of the case, umur, usia, comorbidity, simptomatik ataupun tidak, warga negara ataupun bukan warga negara, dan lokasi mereka. Kita juga akan memberi maklumat berkenaan dengan status vaksinasi mereka. Secondly, perincian kes kematian beserta status vaksinasi dan jenis vaksin. Jadi again, the date of death, age, actual date of death, age dan segalanya kita akan line list bermula daripada hari ini. Esok kita akan muat naik, DG has already released
the ICU level based on and hospital admission based on state. Tomorrow morning we'll release the data based on hospital data for ICU, awam dan swasta, bantuan pernafasan, kapasiti katil di semua hospital akan kita keluarkan pada hari esok pagi. Malam ini kita juga akan senaraikan data kesan buruk adverse event following immunization mengikut jenis vaksin. That will be available on GitHub tonight. So this is the new data sets that we'll be sharing publicly starting now. Dan kita percaya bahawa dengan adanya perkongsian maklumat ini, ia akan dapat membantu bukan hanya Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi juga rakyat untuk buat analisa. But I would also like to say that when we release a lot of this data, there will be a lot of interpretation and analysis. So the Ministry of Health will continue to provide insights and try to interpret the data. But of course, we welcome, especially experts, universities, data scientists, to also try to interpret some of the trends and share with us so that the whole of society can have access to this data and have better insights on how to live with COVID-19. Saya juga ingin menarik perhatian kepada satu perkara yang saya telah memberi gambaran baru-baru ini, iaitu pelaporan yang lebih tepat. The death data that we have been releasing every day is not the death that has taken place in the last 24 hours. Kalau kita lihat kepada graf ini, merah itu adalah death by date. Black is the reported death date. Jadi kalau kita melihat di Selangor, the reported deaths are still going up, but the actual death on that particular day has been going down. Jadi kita akan membuat penambahbaikan kepada ini melalui proses perubahan baru. You see in the past, proses pelaporan tarikh sebenar kematian dia kena tunggu selepas bedah siasat, pengumpulan data, barulah pengesahan kematian. Dan ini kadang-kadang mengambil masa beberapa hari ataupun beberapa minggu. So the backlog in cases, especially in the Klang Valley, was high. That's why we are not reflecting the actual death ataupun tarikh sebenar kematian. Now, we will take tarikh sebenar kematian, then we will do the bedah siasat, dan sekiranya ada berlaku apa-apa perkara yang perlu dimurnikan, then later we will clarify ataupun we will amend the data. So we can announce the death on tarikh kematian yang sebenar. Next. Jadi kalau kita melihat di sini apa yang saya sebutkan tadi, perbezaan dan percanggahan antara kes sebenar dan kadar kes yang diumumkan adalah disebabkan prosedur klinikal yang perlu dilaksanakan bagi mengesahkan setiap kes. Even this, we will also try to get so that it is dia tak lari banyak dengan kes sebenar, kes harian sebenar. We are fine-tuning our reporting of daily cases. By the end of this month, pada hujung bulan ini, kita will have more accurate reporting of daily cases from the ground, including granular data. Next. Ini adalah website dia, COVID Now, dan ini akan menjadi sumber utama, the single source of truth from the Ministry of Health, as well as the repository in the GitHub, which provides the data to this COVID Now website. Jadi saya harap dengan pengumuman ini, iaitu dengan perkongsian data yang lebih menyeluruh, yang lebih terperinci, kita akan sama-sama dapat melaksanakan beberapa langkah-langkah behavioral change dan sebagainya untuk dapat gambaran yang sebenar tentang keadaan COVID. Laman web ini akan memaparkan data utama yang lebih mudah difahami dan boleh diakses oleh masyarakat umum. Usaha membangunkan laman web ini telah mengambil masa beberapa minggu, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan yang terlibat dalam membangunkannya. Saya berharap dengan maklumat dan data yang dikongsikan di GitHub dan juga COVID Now
masyarakat akan mempunyai pemahaman dan kesedaran yang lebih baik berkenaan situasi jangkitan COVID-19 dalam negara. Di samping itu juga usaha untuk melakukan perubahan tingkah laku ataupun behavioural change dan usaha untuk mengamalkan SOP dapat dipertingkatkan supaya kita boleh mula memasuki fasa baru untuk hidup bersama dengan virus SARS-CoV-2 ini. Saya juga ingin menyatakan bahawa di sini berhubung situasi terkini jangkitan COVID-19 di dalam negara. Secara amnya kita dapat melihat sedikit penurunan jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di dalam negara di mana purata nilai RT juga kini di bawah 1 iaitu 0.97. Beberapa negeri telah menunjukkan situasi yang lebih baik seperti negeri-negeri di Lembah Kelang, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Labuan dan Melaka. Sementara itu, terdapat tren mendata dan kurang stabil di beberapa negeri seperti Perak, Perlis, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan Sabah yang mana kita sedang memberi perhatian yang khusus kepada negeri-negeri tersebut untuk kita menurunkan kadar jangkitan. Beberapa negeri pula didapati menunjukkan peningkatan kes seperti negeri Terengganu dan juga negeri Sarawak yang mana juga kita sedang memberi perhatian khusus kepada negeri-negeri tersebut untuk memastikan bahawa kadar jangkitan dapat diturunkan dalam masa yang terdekat dan juga kemudahan kesihatan awam tidak terbeban daripada kenaikan kes ini dengan penghantaran aset-aset tambahan dan juga peruntukan tambahan kepada negeri-negeri tersebut. Tindakan sewajarnya telah diambil bagi negeri-negeri yang memerlukan lebih perhatian ini agar bantuan sewajarnya dapat diberi oleh kerajaan. Kementerian Kesihatan Malaysia berterima kasih kepada bantuan pelbagai agensi dalam sama-sama peringkat di semua peringkat kerajaan persekutuan maupun peringkat kerajaan negeri agar kita dapat sama-sama memastikan keadaan segera pulih di negara kita. Saya juga ingin maklumkan bahawa dalam mesyuarat pengurusan COVID di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia pada pagi tadi, kita telah putuskan bahawa dasar asal iaitu bagi apa yang dikenali sebagai kategori 3 kita masukkan ke PKRC. We will admit all category 3s to PKRC. I've asked states to free up capacity so that category 3 patients will be admitted to PKRC and also high risk category 2 patients, 2B. Category 2B, those who are at high risk after we do risk assessment will be admitted to PKRC. And I've also instructed the states for home quarantine, for those who are at home quarantine, for us to provide pulse oximeters to people who are home quarantine if they are also categorized as at-risk patients. Untuk brought-in death, saya ingin maklumkan bahawa sehingga bulan Ogos, ini tak termasuk data daripada bulan September, sehingga bulan Ogos, saya tolak data September 2,417 brought in death. Tapi apa yang saya nak maklumkan kepada media adalah daripada 2,417 brought in death sehingga bulan Ogos, 217 ataupun 14% sahaja berada di bawah jagaan KKM ataupun pengamal perubatan swasta. 14% only were under the care of the Ministry of Health, Jabatan Pejabat Kesihatan Daerah, CAC ataupun klinik swasta. 86% tidak mempunyai mereka yang mana they were not under any medical observation. Sebab itu kita akan usahakan supaya antara strategi untuk mengurangkan brought-in death ini adalah untuk memastikan bahawa jumlah yang tidak berada di bawah medical observation ataupun pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia, CAC, Pejabat Kesihatan Daerah ataupun local GPs dapat ditingkatkan. So we are studying, we are deep diving. We instructed bahagian BPKK, bahagian pembangunan kesihatan keluarga, to deep dive this morning on the cases where they were not under any supervision, medical supervision or observation, to find out why that was the case.
so that we can better advise the public to ensure that you get tested, or once you have onset of symptoms, serious symptoms, you are referred or you're sent to CAC or to your local GP. Saya juga ingin memaklumkan sebab perkara ini akan keluar dalam GitHub nanti. Kita juga telah terima banyak tanyaan berkenaan dengan breakthrough death, ya, yang dah lengkap vaksinasi tetapi meninggal dunia. Ya, saya nak nyatakan dan kita semua dah melihat kepada data secara terperinci bahawa vaccines work, vaccines save lives. Dan vaksinasi, tak kiralah jenis apa vaksin pun, ia akan memberi perlindungan kepada kita. Tetapi masih berlaku sedikit breakthrough deaths, ya. Dan kita telah dapati bahawa untuk fully vaccinated, ya, daripada populasi negara yang fully vaccinated, yang telah menerima 2 dos lengkap vaksinasi, yang meninggal adalah 0.009%. The breakthrough rate of deaths for those who are vaccinated is 90 persons per 1 million population. Jadi message dia adalah, of course there will be breakthrough deaths, dan ini berlaku di seluruh dunia, but you are better off with the vaccine than without the vaccine. Yeah. So the breakthrough amongst those who are fully vaccinated was the breakthrough mortality was 0.009%. So get vaccinated, or don't doubt that the vaccination can help you. Dan daripada mereka yang meninggal ini, yang lengkap vaksinasi, 81% had comorbidities, 81% had comorbidities, and 80% were over the age of 60. Yeah, so that also contributed to the outcome of mortality in those cases. Saya akan berhenti di situ. Saya akan buka kepada soalan. YB Rafida dari Berita Harian. YB nak minta reaksi sikit berkenaan dengan laporan muka depan Berita Harian hari ini mengenai stres di kalangan petugas barisan hadapan, sebab mereka terpaksa berdepan dengan memilih untuk siapa yang nak diselamatkan, siapa yang tak diselamatkan. So soalan saya, apa yang sekarang ni sedang dilakukan untuk menangani masalah ni supaya dia tidak memberi tekanan lagi kepada sistem kesihatan ketika ini? Apa stres? Ya. Stres. Ya. Dalam perkara ini, kita sedang memastikan bahawa kita dapat memberi kaunseling kepada barisan petugas hadapan kita, dan kita telah menggerakkan unit psikologi kita untuk melaksanakan kaunseling kepada mereka yang rasa tertekan. Kita juga sedang melihat apa lagi yang kita dapat melaksanakan untuk kita cuba meringankan beban mereka. Tapi saya melihat contohnya kejayaan kita di Lembah Kelang, ya. Kejayaan kita di Lembah Kelang apabila vaksinasi sudah pun berjaya, kita sudah mula melihat kapasiti yang kritikal di hospital agak menurun, dan ini telah mengembalikan satu sense of relief di kalangan petugas-petugas barisan hadapan. Jadi soal untuk kita teruskan usaha untuk memastikan PIK berjaya, langkah-langkah intervensi kesihatan awam berjaya, ini juga akan menyumbang kepada stres pasukan petugas barisan hadapan itu dapat kita kurangkan. But we are also extending our psychology services to our frontliners to ensure that they can be they are given counselling so that they can manage their stress. But I think the key message daripada KP dan saya adalah we are seeing light at the end of the tunnel, dan kita harap bahawa mereka akan bertahan untuk beberapa minggu.
I've lost the mic. Hold on. Yeah, the mic's not working. Tak semua tengah ni, tengah down. Okey. Boleh. Mic is still not on. Kita telah mengadakan mesyuarat penyelarasan tengah hari tadi Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita telah bincangkan dan bentangkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia perancangan vaksinasi untuk golongan remaja, ya. Perancangan vaksinasi untuk golongan remaja. Saya akan serah kepada Menteri Pendidikan untuk membuat pengumuman berkenaan dengan tarikh pembukaan sekolah. Tetapi apa yang kita telah setuju adalah serentak dengan proses pembukaan sekolah itu, kita akan terus mempergiatkan pemberian vaksinasi kepada golongan remaja. So it will happen in parallel, ya. Sama ada kita dapat selesaikan semua sebelum perancangan pembukaan yang akan diumumkan oleh Menteri Pendidikan. Saya rasa mungkin tidak sempat semuanya, but we will continue to vaccinate, ya, while the Ministry of Education announces the timetable for school reopening. But the meeting this afternoon dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, we would like to thank the Education Ministry because they invited us. We were allowed to give our views based on science as far as what a safe reopening of schools would look like. So we're quite happy with what was tabled by the Ministry of Education. Dan saya telah maklumkan bahawa proses vaksinasi akan berjalan serentak dengan gradual opening of schools, dengan pembukaan sekolah-sekolah secara berperingkat. Saya telah memberi tugasan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Noor Azmi, Timbalan Menteri Kesihatan, yang akan menjadi penyelaras kepada program vaksinasi untuk golongan remaja. He will be in charge of the adolescent vaccination. Ya, jadi saya yakin bahawa we will work together with Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada beberapa kaedah model pelaksanaan vaksinasi, but the easiest one will be, of course, when we go to the schools to give the vaccine. Most of the students will be vaccinated at their schools. Assalamualaikum. YB Amar here. There's been an increased calls by the public to allow single individuals to also be allowed to travel interstate to meet their parents, especially after a recent case which saw a depressed individual who accidentally killed himself when he was at a mosque. I think it was in Terengganu, the case. Can we expect an announcement on the decision soon, or is it already in the pipeline? I would say that it's in the pipeline. Kementerian Kesihatan Malaysia is sentiasa melihat kepada data dan risiko, penilaian risiko. I've discussed this matter regularly with KP, and when we feel the time is right, then kita akan membuat sure kepada MKN. For now, saya harap kita sabar sikit lagi untuk kita melihat indikator yang penting yang saya bentangkan tadi itu menurun. Bila kita melihat bahawa soal capacity healthcare kita agak baik, kita akan membuat sure kepada MKN untuk benarkan untuk rentas negeri. Yeah? It's in the pipeline, not yet, almost there. Be patient.
allowance, cuti tambahan. Yeah, we can consider. Selamat petang YB Tan Sri. Ada dua soalan ya. Pelbagai aduan dan maklum malas daripada penduduk bahawa mereka tidak memiliki sijil digital walaupun lengkap menerima vaksin. Dan satu lagi, ada yang telah menerima dos pertama tetapi tidak ada update untuk dos kedua. So boleh minta komen? Thank you. Ya, semua masalah yang berkaitan dengan MySejahtera ini saya telah mengarahkan pasukan MySejahtera untuk selesaikannya dengan segera, ya. Termasuk masalah tidak ada sijil digital ini yang menjadi kebimbangan ramai yang dah lengkap tetapi masih lagi belum dapat sijil digital mereka dalam MySejahtera. Saya telah memberi mereka tempoh masa seminggu untuk selesaikan ini semua, ya, supaya dapat diberikan sijil digital. Buat waktu sementara saya benarkan supaya kad physical vaksin dapat digunakan, the physical vaccination card. Dan bagi mereka yang ada di Selangor dan telah menerima vaksinasi melalui program Selvax, ya, dia ada sijil mereka dalam selangkah, they can use that for now, yeah, until they get their MySejahtera digital certificate. YB and Tan Sri, hi, good evening. So now with COVID does it mean that only 12 o'clock p.m. we'll get the updates? I mean, how does this affect what time we'll get the updates? So we will continue with the present reporting for another week or so, and then after that it will transition to the midnight update. So no more updates from at 2 p.m. and around 6 again? No, the regular DG update will continue for a few more days until we figure out how to transition, yeah? So, okay, not sure yet. About a week. Okay, thanks. Hi YB, I'm from Oriental Daily. So I want to ask, adakah kerajaan mengambil kira untuk menggunakan vaksin Sinovac bagi remaja tahun 12 hingga 17? Ya, Sinovac telah menghantar permohonan kepada NPRA tempoh hari, tapi data dia tak lengkap. Sebab itu ditolak, tapi saya telah minta pihak Pharmaniaga, iaitu Product Registration Holder untuk Sinovac, untuk buat permohonan baru. Sebab sudah ada terbitan dalam Lancet berkenaan dengan clinical trial untuk golongan remaja bagi Sinovac, ya. Dan mungkin ini kita juga perlukan disebabkan kalau sekiranya remaja itu ada alahan anafilaksis yang mungkin dikaitkan dengan vaksin mRNA Pfizer, dia ada pilihan untuk vaksin yang lain. Okey? Baca punya soalan? Oh. Apa ni? Ya. Who's first in the Ram Anand, Straits Times, Singapore. Hi, Ravi. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, Ravi. Just two questions from me. First, I think earlier this week, you mentioned about the vaccination rates goes above 100% in some areas because of the census not being updated yet. And you also mentioned the second problem being undocumented migrants might also be contributing to the number. So do you have a greater clarity as to the extent of undocumented migrant problem that we have in Malaysia because of this vaccination process? Like what is the proportion of them that is contributing to this, above 100% statistic compared to the lack of update in the census? That's one. Second question is, recently, Dr. Adam, I think he announced that people who are coming in through PCA from Singapore or any foreign travelers who are vaccinated overseas, they need to get their vaccine verified, the certificate verified at the district health office here. So we're getting a lot of questions from travelers about how are they supposed to go about the whole process, how long it takes, and all of that. So if you have any further details, that will be helpful. Thanks. Yeah, on the first question, it's a very dynamic denominator, and we can't really estimate how many foreigners or undocumented foreigners there still are outstanding from receiving the vaccines. And I'll tell you why the denominator is dynamic. For instance, in Klang Valley,
the denominator or the vaccination percentage is more than 100%. Yeah, that means that the actual denominator is bigger than the official denominator. But we were told by the Pahang State Health Director that in Bentong, the district of Bentong, the vaccination rate is something slightly above 80%, but she can't find anyone anymore to vaccinate. That means that we suspect, and the hypothesis is that some people from Bentong crossed the state line to get vaccinated in KL. So until and unless we finish most of the vaccination, as in open up PPVs for walk-in and let people come in for a certain number of days, we are developing a protocol for declaring a particular area as almost fully vaccinated. So once we've exhausted those who have been registered, we open up for walk-in for a certain number of days. We reach out to Jabatan Kebajikan to see who may be at home, pesakit terlantar dan sebagainya, vaccinate them. And after a while, if people are not making appointments, people are not showing up for walk-ins, we assume that that area has been fully vaccinated. Of course, there will still be people who will come forward to want the vaccines. Perhaps this is a small number of people who are anti-vax. Later they find out that they cannot do things because they've refused the vaccines. They can be vaccinated at the Klinik Kesihatan after that. Yeah. On those who are travelling back, yes, at the moment, the process of getting your MySejahtera digital certification is a bit cumbersome. You have to physically go to the Pejabat Kesihatan Daerah. I have instructed the MySejahtera team to come up with a virtual way of doing this. So they don't have to come, go to the Pejabat Kesihatan Daerah, show their vaccination card from the UK or from Singapore or from wherever, and then only after that the process flow starts for them to get the digital certificate MySejahtera. This is too cumbersome. It's too much. I've asked the MySejahtera team to simplify this so that it can be all done virtually online for you to get your MySejahtera certificate. Of course, we want to assure that quality control is there, that no bogus certificates are being considered for the MySejahtera digital certificate, but I think we can simplify the process. That's in the works right now. Firdaus? Lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma.